Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Pak suara anda semua sihat-sihat, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan kehidupan, pelajar, karier ya, ataupun kita sebagai pemimpin, usahawan dan sebagainya ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan sedikit berkaitan dengan apakah hubungan di antara emosi dan juga perasaan ya. Dulu Pak Su ada sebut bahawa emosi dan perasaan ini dua entiti yang sedikit berbeza ya. Tetapi apakah hubungan emosi dengan perasaan ya? Bermakna kalau katakan seseorang tu mengalami emosi tertentu, katalah dia marah umpamanya kan, marah ya. Emosi marah. Emosi marah tercetus. Kenapa bagi contoh marah ni maksud pakai baju merah ke? Ya, bila emosi marah tu tercetus, apakah perasaan-perasaan yang boleh dikaitkan dengan marah? Ya. Jadi kita kita faham kerana perasaan ni mengikut pengalaman individu dalam satu situasi itu ataupun ikut budaya ya, culture kan. Jadi mungkinlah katakan kalau dia ada emosi marah, dia mungkin katakan dia mungkin rasa terhina kan. Mungkin dia rasa tidak diberi keadilan, mungkin dia rasa dimalukan ya, ya. Dia merasa kecewa umpamanya kan. Jadi ada perasaan-perasaan tertentu yang boleh dikaitkan dengan marah tadi ya, dengan emosi marah. Jadi itulah perbezaan antara emosi dengan marah ya. Kenapa kita perlu membezakan emosi dan juga perasaan ni? Kerana bila kita nanti nak bercakap tentang pengurusan emosi ya, kita nak membantu kawan kita, diri kita yang mengalami tekanan perasaan umpamanya, kita kena identify, kita kena kenal pasti. Kalau katakan dia kata perasaan aku ni aku rasa sangat kecewa lah, jadi kita kena cari kecewa ni berpunca daripada apa? Daripada emosi apa? Kalau kita dapatkan tahu marah, maka kita uruskanlah kemarahan tu. Baik, macam mana pun kita cuba lihat ya, kita cuba lihat apakah yang dimaksudkan dengan hubungan tadi ya. Dan kalau kita tengok dalam gambar rejah ni ya, kita tengok emosi atau perasaan tadi ialah label ya. Ya. Dulu pasal ada sebut juga ya. Perasaan ialah label ataupun tafsiran mental yang kita berikan terhadap sensasi emosi yang kita rasa dalam badan kita ya. Bila kita mengalami sesuatu emosi, kemudian dalam satu situasi tertentu, kadang-kadang kita melabelkan perasaan tu, kalau katakan tadi kecewa, kita kata aku rasa kecewa betul lah. Ya. Tapi sebenarnya dalam emosi dalam badan ialah marah. Ya. Aku rasa frust betul lah. Ya. Ya. Aku rasa terhina betul lah. Ya. Jadi perasaan itu lebih kepada label ya, ataupun tafsiran mental yang kita berikan terhadap sensasi emosi yang kita sedang alami ya. Baik, cuba kita tengok satu persatu ya. Umpamanya kalau kita gembira ya, kita ceria ya, kita happy kan, kita happy ya, happiness ya. Apa perasaan yang mungkin kita boleh kaitkan dengan kegembiraan ya. Misalnya kalau ada satu situasi tu orang tu gembira, tapi bila dia tanya apa perasaan awak, dia kata saya sangat riang ya. Dalam situasi lain pula dia gembira juga emosinya, tapi kita tanya apa perasaan awak, aku rasa seronok betul lah. Dia guna seronok pula, dulu dia guna riang, ni guna seronok pula. Lepas tu ada pula ketika yang lain dia kata aku damai aku teruja lah aku rasa bahagia, aku rasa puas hati, aku rasa girang betul lah ni. Nampak? Jadi penggunaan istilah-istilah perasaan yang berbeza-beza ini sebenarnya mencerminkan emosi kegembiraan atau happiness ya. Tetapi perbezaan penggunaan ini kerana mengikut konteks dan mengikut situasi dan mengikut tahap kegembiraan yang dia alami pada suatu ketika. Sebab itu digunakan istilah-istilah perasaan yang berbeza-beza ya. Ya. Kalau kita kata saya suka, itu menggambarkan kegembiraan. Saya sayang, ada beza kan? Suka, sayang lain juga, itu kegembiraan juga. Saya cinta, saya cinta, saya cinta betul dengan dia macam ni. Jadi cinta dah menggambarkan kegembiraan, tetapi tahapnya lebih tinggi daripada sayang ataupun suka. Jadi perbezaan-perbezaan ini diungkapkan yang menggambarkan perasaan seorang pada satu ketika dalam konteks situasi yang tertentu. Ya. Baik, kalau kita cuba tengok kesedihan, sadness misalnya ya. Ada orang kata bila dia sedih, dia kata saya rasa sunyi, ya, saya rasa bersalah, ya, saya rasa malu betul. Saya duka ni, mengalami kedukaan, ya. Saya kecewa sebenarnya. Saya sengsara betul. Apa benda yang sengsara ni, hati yang sengsara, ya. Tapi itu semua perasaan yang mencerminkan kesedihan, ya.
Dan kalau kita tengok kemarahan, anger misalnya ya. Ada orang marah ya, dia mengalami emosi marah yang melebat, tapi dizahirkan perasaan dalam bentuk apa nama, perasaan awak ni ya, perasaan awak macam mana, saya tak puas hati betul lah dengan sikap dia tu ya, tak patut dia buat macam tu, saya tak puas hati katanya, saya cemburu katanya kan, saya dendam, saya dendam betul dengan dia, saya rasa dihina ya, saya rasa tidak dihormati ya, saya rasa tidak dihargai, macamnya kan. Jadi istilah-istilah perasaan ini berbeza-beza macam yang Pak Su kata ini mengikut konteks ya. Okay. Kalau kita tengok ketakutan, fear, ini pun satu bentuk emosi yang sangat mendasar ya dalam kehidupan manusia ya, daripada kita kecil sampai lagi kita tua, kita sentiasa dalam keadaan ketakutan mengikut keadaan ataupun situasi tertentu yang kita alami ya. Jadi perasaan yang boleh dikaitkan dengan ketakutan atau fear ini rasa bimbang ya. Kalau orang tu takut ya, dia masih takut, dia kata perasaan aku rasa bimbang betul ya, cemas sebenarnya ya, cemas, ngeri ya, waspada ya, tak berdaya, stres ya. Jadi itu di antara perasaan-perasaan yang boleh dikaitkan dengan emosi ketakutan ya. Jijik atau disgust ya, disgust ya, rasa mual ya, rasa mual, rasa tak selesa, rasa tak suka ya, ataupun rasa benci sangat misalnya. Jadi itulah bentuk-bentuk perasaan ya, yang mungkin diberi kaitkan dengan emosi jijik ya. Dan yang akhir ya, kita tengok emosi terkejut ataupun surprise ya. Ya. Biasanya kalau orang tu dalam keadaan terkejut ataupun surprise ya, dia rasa macam keheranan. Ya. Betul ke? Kenapa jadi macam tu? Bila ya. Tertipu atau dirasa tertipu ya, atau dirasa terpesona bila orang bagi kejutan kat dia ya, tiba-tiba orang keluarkan apa nama kek apa nama untuk birthday dia yang dia tak sangka-sangka tu, dia terkejut lah, dia surprise lah, dia terpesona sekejap, tak reti nak cakap apa ataupun takjub ya. Itulah gambaran-gambaran perasaan yang Pak Su sebutkan tadi yang boleh dikaitkan dengan 6 emosi dasar tadi ya. Okey, cuba kita tengok kes Cik Kiah ni ya. Cuba tengok ya. Cik Kiah, cuba anda tekalah, anda cuba jawab soalan nanti ya. Cik Kiah telah berkawan lama dengan Leha ya. Cik Kiah telah berkawan lama dengan Leha. Mereka sahabat karib. Ini memang kawan baik betul lah ya. Kawan ngam betul ni. Suatu hari Leha kehilangan handphone dan memberitahu rakan-rakan kelas bahawa Cik Kiah yang mencuri handphonenya. Ya. Dia kata Cik Kiah curi handphone. Siapa cakap ni? Leha ya. Padahal Cik Kiah tidak mencurinya. Ya. Mungkin ada tercicir kat mana-mana kan ya. Cik Kiah tak curi ya. Bagaimanakah emosi dan perasaan Cik Kiah? Kalau anda berada di tempat Cik Kiah ni, apakah emosi dan perasaan anda? Ya? Anda tak curi satu benda tapi orang lain tuduh. Lepas tu dia pergi buat announcement dekat public. Ya? Jadi apakah emosi Cik Kiah? Cuba teka. Betul. Marah ya. Sedih kan ya, marah. Jadi itu dua emosi yang rasanya tercetus ya apabila Cik Kia dimalukan oleh Leha ya, mengatakan dia mencuri handphonenya tadi ya. Jadi dia emosinya marah ya ataupun sedih lah ya. Yang mula-mula timbul mungkin marah lah ya, kerana dia rasa diri dia dihina, dimalukan kan ya. Baik, apa perasaan Cik Kia pula? Kalau kita tanya lah masa tu, wahai Cik Kia, apa perasaan anda sekarang? Emosinya marah kan ataupun sedih, apa perasaan? Mungkin dia akan kata saya sangat kecewa. Saya rasa sangat kecewa ya. Saya rasa sangat geram ni, geram betul ni Saya rasa sangat malu. Nampak? Itu perasaan yang Cik Kia alami ya, akibat daripada emosi marah dan juga sedih. Baik, kalau kita tengok pemikiran pula ya. Apakah pemikiran Cik Kia? Cik Kia mungkin terfikir ya, dia kata tak patut dia buat macam saya macam ni. Tak patut dia kawan baik aku dah kawan dekat 10 tahun dengan dia, tak patut dia buat aku macam ni. Ya, mungkin ataupun dia kata saya dah tak boleh percaya lagi dengan Leha sampai bila-bila. Ya, aku memang tak boleh percaya lagi dengan dengan apa nama Leha ni. Mungkin Cik Kia kata macam tu, dia tak akan percaya lagi. Itu pemikiran dia ya. Jadi agaknya apa tindakan dia? Apa akan dibuat ya? Jadi kemungkinan boleh berlaku ialah Cik Kia mungkin akan menyerang Leha ya. Maksudnya dia menampilkan apa nama ni, tindakan agresif. Menyerang mungkin secara fizikal ataupun menyerang secara lisan, secara verbal ya. Mungkin dia dia maki hamun ke apa dia
kutuk, leha, macam-macam lah ya. Itu maksudnya menyerang ya. Di mana ada elemen aggressiveness ya. Ataupun dia mungkin putuskan juga hubungan, dia kata, aku dah tak percaya dengan Leha ya. Setakat dia lah aku nak kawan dengan Leha, aku tak nak kawan dia dengan dia. Sampai bila-bila. Katalah dia kata macam tu. Jadi itu merupakan tindakan-tindakan atau tingkah laku yang ditampilkan oleh Cik Kia ya. Berasaskan kepada senario yang Pak Su bagi tadi kan ya. Tu dia. Baik, saudara dan saudari sekalian ya, kita telah lihat tadi bahawa wujudnya hubungan yang sangat rapat antara emosi dan juga perasaan ya. Pada hakikatnya perasaan itu adalah emosi ya. Cumanya mental kita, minda kita memberikan label-label tertentu atau tertentu kerana emosi yang kita alami tadi mengikut situasi, kita terjemahkan dia ataupun kita labelkan lebih tepat gini. Macam kita kata dia kecewa kan ya. Kita rasa dalam situasi itu kita rasa orang tanya apa perasaan awak, kecewa. Ya. Dalam konteks lain pula bila kita tanya apa perasaan awak, sakit hati. Sakit hati pula ya. Jadi perbezaan-perbezaan ungkapan tadi mengikut keadaan ya, mengikut intensiti ya. Tetapi hakikatnya ada emosi-emosi dasar yang sedang dialami oleh individu tadi ya. Umpamanya dalam kes Cik Kia tadi ya, emosi dasar ataupun emosi utama ialah marah. Marah ya. Dan juga mungkin apa nama, sedih lah, sedih ya. Yang jelasnya marah ya. Tapi bila kita tanya perasaannya, mungkin juga dia kata aku marah, boleh jadi juga ya. Maksudnya dia terjemahkan perasaan tu sama dengan emosi, ataupun dia kata aku kecewa ya, aku sakit hati ya, aku geram misalnya. Kan. Jadi itulah kaitannya antara perasaan juga emosi ya, saling berhubung, saling berkait. Cumanya kita katakan tadi perasaan ditafsirkan, dilabelkan oleh minda kita, mental kita mengikut keadaan tertentu ya. Jadi mungkin kalau itu berlaku pada orang lain, mungkin dia tak gunakan perkataan dendam. Ya. Dia mungkin kata perkataan lain pula. Ya. Kalau berlaku pada Cik Kia, ya, Cik Kia kata geram gitu kan. Tapi kalau berlaku pada orang lain kata geram, dia kata aku sakit hati lah. Aku sakit hati ni. Aku tak boleh terima lah. Mungkin kata macam tu. Ya. Jadi itulah perbezaan-perbezaan perasaan yang boleh dikaitkan dengan sesuatu emosi dasar ya. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.